Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, pada satu hari kami duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz sami'a wajbah, tiba-tiba terdengar bunyi satu benda terempah. Wajbah ni bunyi satu benda besar terempah jatuh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, atadruna ma hadha? Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tu? Qal qulna. Kata Abu Hurairah, sahabat-sahabat pakat jawab dekat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu, tapi Allah dan Rasul lebih tahu lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha hajar rumiya bihi fin nar mundu 70 kharifah. Nabi kata, bunyi yang hampa dengar derah tadi tu bunyi satu batu. Yang batu itu dihumban daripada atas ke bawah 70 tahun dulu. Batu besar itu dihumban 70 tahun dulu. Fahuwa yahwi fin naril an. Hari ini Nabi kata sudah 70 tahun. Batu tu baru sampai di dasar dia. Hatta intaha ila qa'riha. Nabi kata, dan pada hari ini batu itu sudah landing di dasar neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni Nabi SAW nak habaq dekat kita, kata neraka ni cukup luas. Luas neraka ini, kalau sekiranya ni ambil seketui batu besar, lempak daripada atas, nak boleh sampai ke dasar neraka 70 tahun. Maknanya kalau sekiranya semua manusia yang Allah buat bagi peluang hidup di atas muka bumi ini
semua masuk neraka. Celui. Nabi SAW nak habang, kata neraka disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Sekiranya kalau sekiranya semua manusia yang Allah pernah buat di atas muka bumi ni, kalau manusia ni semua kena masuk neraka, celui. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat la kafiyatan ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, api yang hampa duk guna lah ni, api yang kita duk guna buat tanak nasi, api yang kita duk guna buat jerang ayam, api yang kita duk guna buat masak lauk-lauk hari-hari itu, api yang hampa duk guna pada hari ini, juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Nabi kata, panas api itu cuma 1/70 berbanding dengan api neraka. Api hak kita pernah tengok dalam dunia ni, hak kita pernah tengok, daripada api lighter sampailah kepada api peteri, itu baru 1/70 daripada api neraka esok ni. Bila Nabi SAW kata macam tu, sahabat kata, wallahi in kanat la kafiyatan ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, api hak duk ada lah ni cukup dah cukup panas dah. Kalau api hak duk buat peteri besi tu, kalau kena kita pun dah cukup azab dah. Kalau Allah guna api tu untuk azab kita di hari akhirat esok, wal'ayazubillah. Kalau Allah guna api peteri tu untuk azab kita di hari akhirat esok pun teruk dah. Nabi SAW kata, fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata, dah, api neraka tak macam api yang hampa pernah tengok atas dunia ni. Allah akan tambah panas api yang duk ada atas dunia ni, api hak paling panas yang duk ada atas dunia ni, Allah akan tambah 69 kali ganda lagi. Kulluha mithlu harriha. Dan Nabi kata, tiap-tiap tambahan itu sama seumpama amwala. Kalau api dunia yang digunakan untuk peteri itu, tembak mai badan kita tembus. Nabi kata tu masih lagi duduk dalam kategori api dunia. Api neraka esok, Allah akan tambah lagi 69 kali ganda api peteri itu, untuk dijadikan bahan azab, untuk dijadikan alat untuk nak azab manusia di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Atau kama qal. Hadis sahih
riwayat Al-Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, sewaktu Nabi duk bersandar ke aku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hadis-hadis yang sahih, yang cerita tentang detik akhir wafat Nabi, cerita dekat tu aja. Yang kita duk dengar ni, setengah-setengah ustaz duk cerita dalam ceramah ni, duk kata Nabi SAW nak mati ni, duk berdialog dengan Jibril lah. Jibril kata ni, aku nak mai cabut nyawa. Sat lagi Jibril lagu tak sampai hati. Sat lagi lagu Nabi. Tidak ada di dalam hadis. Tidak ada. Melainkan itu adalah cerita-cerita yang ditokok tambah untuk nak mengajinamotokan ceramah. Tidak ada. Buka dalam Sahih Bukhari, buka dalam Sahih Muslim, buka dalam Sunan Sittah, buka dalam Sunan Tis'ah. 9 kitab hadis. Buka, cari. Kita pun teringin juga nak bawa cerita macam tu kalau sekiranya benar. Cari, kita duk cari ni. Tidak ada riwayat itu. Kononnya malaikat maut ni tak sampai hati nak cabut nyawa Nabi ni. Ada dialog pula Nabi dengan malaikat maut ni. Tidak ada disebutkan benda itu di dalam hadis-hadis yang sahih. Yang ada, very simple. Nabi SAW menjelang wafat dia nak pergi lagi semayang di masjid. Nabi ambil kain berakah kepala dia kerana tahan sakit kepala. Itu ada. Nabi keluar semayang dalam keadaan berpapah. Papah kiri kanan ni. Berpapah. Nabi pergi duduk di sebelah Abu Bakar As-Siddiq sembahyang. Itu ada. Menjelang kewafatan Nabi SAW, Nabi dengan Aisyah saja. Tidak ada siapa-siapa lagi. Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersandar kepada Aisyah. Itu sabit secara jelas di dalam hadis Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi SAW menghadapi getir sakratul maut itu. Aisyah kata, ya aku dengar Nabi sebut, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Tuan-tuan, manusia semulia Nabi Muhammad SAW menjelang wafat minta ampun kepada Allah lagi. Sedetik, 2 detik lagi nyawa nak tertanggal daripada diri dia. Yang terbit di mulut Nabi SAW, Allahumma ghafirli, ya Allah ampun dosa aku. Warhamni, ya Allah kesianlah kepada aku. Wa alhiqni birrafiq. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Di dalam riwayat At-Tirmizi ada tambah sepatah lagi. Nabi kata, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku peluang untuk bertemu dengan kekasih rapat aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Menjelang wafat Nabi SAW, Nabi minta ampun lagi kalau dia ada dosa. Nabi minta kepada Allah, kesianlah kepada dia. Nabi minta kepada Allah, sudilah berjumpa dengan dia selepas wafat dia. Demikian humble-nya, demikian rendah dirinya Nabi SAW di depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapalah kita yang tak pernah rasa takut kepada Allah, tidak pernah rasa cemas dan bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, inna Allah yaqul li ahwani ahli an-nari azaban, law anna laka ma fil ardi min syai'
kunta taftadi bih? Qala na'am. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok, Allah berfirman kepada satu orang ahli syurga yang kena azab paling ringan. Dan ramai-ramai ahli neraka ni, dialah yang kena azab paling ringan. Allah kata dekat dia, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'." Kalaulah sekiranya segala kekayaan yang ada di atas muka bumi itu hang punya. Kalaulah kekayaan semua hak ada atas muka bumi ni hang punya, hang seorang aja yang mempunyai kekayaan itu. Duit Bill Gates pun hang punya, duit Robert Koch pun hang punya, semua duit, semua kekayaan atas dunia ni Allah bagi dekat hang punya. Kunta taftadi bih. Tuhan kata kat dia, hang sanggup tak sanggup bagi semua kekayaan tu balik dekat Tuhan dengan syarat Tuhan lepas hang daripada azab hari ni? Padahal dia adalah manusia yang paling ringan azab di hari akhirat, bukan yang paling berat. Azab yang dia kena adalah azab yang paling ringan. Dia tak boleh tahan dengan azab hak paling ringan. Tuhan kata kat dia, kalau sekiranya semua kekayaan yang ada atas dunia hang punya, hang sanggup tak tebih diri hang bagi semua kekayaan tu sampai hang tak ada apa, dengan syarat hang lepas daripada azab yang hang duk kena ni? Qala na'am. Dia kata, sanggup ya Allah. Biar aku tak ada sekupang dalam poket pun tak apa, janji aku tak mau ni azab ni. Sedangkan azab yang dia kena adalah azab yang paling ringan. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW nak habaq kat kita ni, kata azab ni teruk. Azab neraka ni tak terjangka oleh pemikiran manusia. Macam tu punya hadis Nabi SAW bawa mai dekat kita, nak suruh supaya kita ni takut buat dosa. Namun manusia tidak takut kepada ancaman-ancaman yang mai dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buatlah sesuatu, buatlah something yang boleh menyebabkan kita selamat daripada neraka ini. Paling common disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Muslim bin Al-Harith At-Tamimi radhiyallahu anhu. Dia kata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallaita subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Fa innaka in mitta min yaumika dhalik kataballahu azza wa jal laka jawaran minan nar. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Fa innaka in mitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jal laka jiwaran minan nar.
Atau kama qal, sebahagian ulama kata hadis ini hasan. Dan sebahagian ulama kata hadis ini dhaif. Maksud dia, Nabi SAW pernah pesan kepada satu orang sahabat yang bernama Muslim bin Al-Haris At-Tamimi. Muslim bin Al-Haris, dia kata Nabi SAW pernah satu hari panggil dia, Nabi pesan kat dia. Nabi kata, hang tiap-tiap kali habis bagi salam sembahyang subuh, Nabi kata jangan lupa sebut sebelum hang bercakap dengan siapa-siapa, sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Nabi pesan dekat Muslim bin Al-Haris At-Tamimi. Nabi kata kat dia, hang lepas sembahyang subuh, sebelum hang bercakap dengan siapa-siapa, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, 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 Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Minta, ya Allah, bagi aku jauh daripada api neraka. 7 kali sebut. Kata Nabi SAW, fa innaka in mitta min yaumika dhalik kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar. Ditakdirkan lepas sembahyang subuh tu hang mati. Ditakdirkan lepas sembahyang subuh tu, dalam hari siang tu ditakdirkan hang mati. Allah Subhanahu wa taala akan tulis hang sebagai salah seorang yang selamat daripada neraka. Satu simple punya amalan, Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas sembahyang subuh. Kalau kita boleh istiqamah dengan amalan yang mudah itu, Nabi SAW kata, nama hang Tuhan tulis dah, hang selamat daripada neraka. Dalam syarah hadis dia kata apa? Dengan syarat hang menjauhi dosa-dosa besar. Demikianlah kata Nabi SAW selepas sembahyang maghrib. Sebelum bercakap dengan siapa-siapa, lepas daripada sembahyang maghrib, sebelum bercakap dengan siapa-siapa, sebutlah di mulut itu, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Sebut Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku minta syurga. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada neraka. 7 kali sebut. Nabi SAW kata, fa innaka in mitta min lailatika tilka, kalau sekiranya hang mati sebelah malam itu, kataballahu azza wa jal, Allah sudah tulis nama hang, laka jiwaran minan nar, hang selamat daripada neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang saya kata tadi, sebahagian ulama hadis mengatakan hadis itu hasan. Dan sebahagian ulama mengatakan hadis itu dhaif. Sama ada dia hasan ataupun dia dhaif, dia adalah hadis. Dan dalam bab fadailul a'mal, dalam bab melakukan perkara-perkara fadail, dibolehkan. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan buka dalam kitab Imam Nawawi, nama kitab dia Al-Adhkar. Al-Adhkar. Imam Nawawi kata, harus bahkan sunat beramal dengan hadis dhaif di dalam bab fadailul a'mal. Imam Nawawi kata, boleh, bukan saja boleh, sunat dia kata, kalau kita ambil hadis-hadis dhaif untuk dibuat amalan dalam bab fadailul a'mal. Dengan syarat, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis itu bukan hadis maudhu', bukan sesuatu yang palsu dan direka-reka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni malam 1 Rejab. Sedang tak sedang tuan-tuan, 2 bulan saja lagi kita berjumpalah Ramadan yang dirindui.
Satu bulan anugerah Allah. Ramadan ini satu bulan anugerah Allah. Satu kurnia Allah kepada kita. Yang pada bulan itu Allah betul-betul buat special offer kepada manusia. Sikit amalan buat, gandaan pahala dijanjikan. Nak boleh ke mai Ramadan itu, Allah bagi Rejab, Allah bagi Syaban. Untuk orang-orang yang lemah macam kita ni. Kita ni orang lemah. Untuk orang-orang yang lemah macam kita ni, untuk nak dapat full swing beribadat dalam bulan Ramadan, kita kena warm up. Start daripada Rejab dan Syaban. Kita bukan orang kuat, kita orang lemah. Maka orang lemah ni dia kena perangai enjin awal. Ramadan nak mai, Allah bagi Rejab, Allah bagi Syaban. Allah bagi 2 bulan untuk kita warm up. Maknanya dengan masuknya Rejab, dengan nak mainnya Syaban ini, kita kalau boleh buat amalan lebih daripada hak lepas-lepas. Pasal apa? Pasal kita nak full swing bila main Ramadan esok ni. Kalau sebelum ni kita tak pernah buat satu-satu benda, mai Rejab ni boleh mula buat. Di antaranya dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man raka'a 4 raka'at qabla zuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'azza wa jalla lahmahu 'ala an-nar. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam An-Nasai. Daripada Ummi Habibah. Tuan-tuan, siapa Ummi Habibah ni tuan-tuan? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ummu Habibah isteri Nabi ni siapa? Nama dia Ramlah. Ramlah binti Abi Sufyan. Tuan-tuan kenal Abu Sufyan siapa dia? Kita dah cerita dalam kuliah lepas. Abu Sufyan, satu orang pembesar Quraisy yang cukup kuat lawan Nabi. Kemudiannya masuk Islam. Abu Sufyan. Anak dia, Muawiyah bin Abi Sufyan, menjadi khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Ummu Habibah, adik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia masuk Islam. Dan dia jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam dulu pada pak dia lagi. Sebelum bapa dia masuk Islam, dia sudah masuk Islam. Ramlah ini sudah masuk Islam. Dan kemudiannya dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita paling popular tentang Ummu Habibah, tentang Ramlah binti Abi Sufyan ini ialah lepas dia kahwin dengan Nabi, dia hijrah ke Madinah, duduk di Madinah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari pak dia, Abu Sufyan, orang besar Quraisy. Abu Sufyan ini kepala rombongan perdagangan, delegasi perdagangan zaman itu, dia ketua delegasi. Dia membawa rombongan dagang daripada Mekah nak pergi ke Syam. Ni Abu Sufyan ini. Dia orang besar. Satu Mekah sebut nama Abu Sufyan, semua orang kenal. Ini orang terkenal, ini orang kaya, ini orang ada influence di dalam masyarakat. Dia punya cakap, orang dengar. Anak dia masuk Islam, anak dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia pergi ke Madinah, dia nak pergi ziarah anak dia, Ummu Habibah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk di rumah Ummu Habibah, rumah anak dia ni, bila dia masuk, ada satu tempat, dia bubuh macam satu tikar. Kapet lah kita kata, bubuh macam satu kapet, macam satu bantai kecil. Bila tetamu mai, duduk di situ. Dia nak pergi duduk situ. Ummu Habibah ni, isteri Nabi, anak dia ni, anak Abu Sufyan ni, lari pergi ambil tu. Tempat nak duduk tu. Dia ambil, dia gulung, simpan. Abu Sufyan kata dekat anak dia, dia kata, pasal apa hang ambil tempat ni? Adakah, dia tanya doa, adakah aku ni terlampau hina sampai aku tak layak nak duduk atas pelapik tu? Ataupun dia kata, adakah aku ni terlalu mulia
Sehingga kan pelapik itu tak sesuai dengan aku, hang nak bagi hak lagi elok. Cerita ni sangat popular. Ada dalam hadis. Ummu Habibah jawab apa dekat bapak dia? Bapak dia orang besar, orang terkenal Mekah. Ummu Habibah jawab dekat bapak dia kata, bapak, dia kata, ini untuk suami aku, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak tak layak duduk kerana bapak belum Islam. Bila dengar ke Abu Sufyan, anak dia ni sudahlah masuk Islam, pergi kahwin pula dengan Nabi, sudahlah masuk Islam, sudahlah kahwin dengan Nabi, buat kat dia macam ni. Dia kata dekat Ummu Habibah, dia kata, hang ni, sejak daripada hang keluar daripada rumah aku, sejak pada hang pergi jadi bini Muhammad ni, hang ni lagi teruk, dia kata. Dia kata dekat Ummu Habibah ni. Hadis ni disebut-sebut oleh ulama hadis zaman berzaman. Nak cerita kata betapa besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hati isteri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita baca ni riwayat dia pada Ummi Habibah. Dia ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, dia kata, Nabi kata, man raka'a arba'a raka'at qabla zuhri, siapa sebelum sembahyang zuhur dia sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, qabliyah pun 4 juga. Ulama hadis bincangkan macam mana kaifiat nak buat 4 rakaat qabliyah zuhur. Keputusan dia apa dia? Dua-dua. Qabliyah zuhur tu buat 2 rakaat salam, lepas tu lagi 2 rakaat salam. Lepas tu sembahyang zuhur. Wa arba'an ba'daha. Dan lepas habis sembahyang zuhur, buat pula ba'diyah zuhur lagi 4. Ulama hadis bincang dan keputusan dia apa dia? 4 rakaat ba'diyah itu pun 2 1 salam, 2 1 salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Habibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa yang dia sebelum sembahyang zuhur dia buat qabliyah 4 rakaat, dia buat ba'diyah 4 rakaat, haramallahu azza wa jalla lahmahu 'alan nar. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging dia daripada kena api neraka. Kata Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna. Ummu Habibah sendiri dia kata apa? Daripada hari Nabi habang tu aku dengar, aku tak tinggal qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Aku tak tinggal benda ni. Pasal apa? Pasal aku tak mau badan aku kena api neraka. Hadis itu sahih. Senang tuan-tuan. Kita tak buat. Kita habis kuat boleh buat 2. Qabliyah 2, ba'diyah 2. Habis kuat. Nak buat 4 ni, aduh. Satu, kita duk salah kat Tok Bilal pasal dia qamat cepat, kita kata. Satu, padahal kita tak mau buat. Tapi kita duk kata Tok Bilal, kata saya nak buat Ustaz, kata, tapi semayang ni masjid Allah, Tok Bilal ni dia kalut apa benda tu. Tak bagi can. Dan dekat doa ya Ustaz. Bagi salam tu. Allah Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayang lah. Satu. Jadi Tok Bilal pun dengar malam ni, bagi can. Kalau dah bagi can, tak buat juga, gulung sejadah habis pedai atas belakang dia. Amboi hari tu hang salahkan aku. Lah aku dah bagi masa, hang tak buat pasal apa? Tuan-tuan, beza kita dengan para sahabat Nabi. Beza dia tang mana tuan-tuan? Sahabat Nabi, dia dengar saja Nabi kata lagu tu, dia pegang, dia buat, dia tak tinggal. Beza dengan kita ni apa dia? Tak mau dengar terus. Satu. Dengar, tak larat buat. 2. Beza sahabat dengan kita. Satu, tak mau dengar terus. Yang kedua, dengar, tak larat nak buat. Kekuatan nak buat tu tak ada. Sedangkan janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Apa dia janji besar tu apa dia? Allah haramkan daging kita daripada dimakan oleh api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Ummu Habibah sendiri, dia kata apa? Pada hari aku dengar Nabi habang, sampailah aku tidak tinggal dan aku tidak akan tinggal. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ingat balik hadis kita baca mula tadi, macam mana dahsyatnya yang kata api neraka ni. Kalau kita kata api peteri itu panas, no. Nabi kata itu bukan api neraka. Api neraka 70 kali ganda daripada api dunia. Tidak ada manusia dalam dunia boleh tahan panas api neraka ini. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ada'ahunna fi safarin wala hadar. Rak'atay ad-duha wa sawmi thalathati ayyam min asy-syahri wa alla anam illa ala witr." Atau kama qal, hadis sahih riwayat Abu Daud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata, kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan pada aku, jangan kamu tinggal 3 perkara ini. Abu Hurairah, tuan-tuan, kita dah cerita dah siapa Abu Hurairah ni di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batah. Kita dah cerita dah siapa Abu Hurairah ni. Kalau kita dengar balik cerita siapa Abu Hurairah ni, Masya Allah, kita tahu pasal apa dia. Bila Nabi pesan apa-apa, dia genggam, dia tak lepas dah. Kata Abu Hurairah ni, dia kata, kekasih aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan dekat aku 3 benda. Wala ada'ahunna fi safar wala hadar. 3 benda ni aku tidak akan tinggal, sama ada aku duduk ada rumah ataupun aku musafir. Dia kata, 3 benda yang Nabi pesan suruh aku buat ni, aku tidak akan tinggal. Tak kira aku duduk ada di rumah ke ataupun aku pergi musafir ke mana-mana, aku tak kira. Tapi 3 benda ni aku tentu akan buat. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi. 1, raka'atai ad-duha. Sembahyang duha 2 rakaat. Ramai orang tanya, teks saya, dia berkata, Ustaz, sembahyang duha ni betul-betul berapa rakaat? Betul-betul berapa rakaat? Hampa betul 2 tu pun cukup dah. Kan? Tapi betul-betulnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Dan ada pendapat kata tidak ada limit. Pendapat yang masyhur 8. Dia lagu tu. Kita boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, tapi rakaatain, summa rakaatain, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Rasa macam ada time, rasa macam kita ada kederan, ada tenaga, lagi 2. Lagi 2. Niat sama, niat sembahyang duha. Yang masyhur kata 8. Tapi ada hadis kata Nabi buat sampai 12. Ada sebahagian ulama kata tidak ada limit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tapi Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah yang hebat ini. Nabi kata apa? 2 saja buat. 2 saja buat. Wassaum salasati ayyam minasy-syahri. Nabi pesan yang kedua, dalam sebulan ambil 3 hari puasa sunat. Ini dah masuk 1 Rejab. Lepas Rejab Syaban, lepas tu cerita dia kena puasa. Rejab dengan Syaban ni kalau kita boleh start ambil 3 hari dulu, cukup baik. Malam ni dah masuk 1 Rejab. Ni dalam Rejab ni 3 hari ambil. Ambil mana-mana Isnin, ambil mana-mana Khamis 3 hari. Ataupun ambil Ayyamul Bid 3 hari tengah bulan. 3 hari di tengah bulan. Untuk dijadikan puasa sunat dalam sebulan 3 hari. Boleh buat dah. Bagi orang yang tidak pernah buat, boleh buat dah. Pasal apa? Pasal kita nak tunggu Ramadan nak mai esok ni. Kita warm up dulu. Bulan Rejab kita buat 3, bulan Syaban kita buat 3. Dan itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an.
Dan yang ketiga, wa an la anam illa ala witrin. Nabi pesan supaya kok mana pun sebelum tidur, witir dulu. Kok mana pun sebelum tidur, witir dulu. Pasal apa? Pasal Nabi tahu dah. Nabi kata je pesan dekat Abu Hurairah. Tapi sebenarnya dia pesan dekat Abu Hasan. Dia pesan dekat Abu macam-macam Abu ada dalam masyarakat kita ni. Nabi tahu dah. Yang ni semua gempang saja lebih. Semua kepiah longgang. Gempang saja lebih. Amalan tak tahu mana. Gempang lebih. Maka Nabi SAW pesan. Sebelum tidur, witir siap-siap. Pasal apa? Pasal jenis kepiah longgang ni, kalau dia kata nanti saat nak bangkit pukul 4.30, dia bangkit-bangkit tu subuh lah. Tak ada lah. Jadi daripada terlepas langsung, buat sebelum tidur. Nak cantik apa dia? Lepas sembahyang Isya, witir 1 rakaat dulu cukup. Ada tu kalau dah saya buat, saat kalau kita bangkit saat lagi pukul 4.30, pukul 5.30 kita bangkit sebelum subuh, boleh tak boleh buat tahajud? Boleh. Tak ada masalah. Bukan mereka kata witir ni dah kunci dah. Kunci pun pedai ayam kunci, bukan tahu? Tak tahu. Duduk cari ni, duduk cari nak bagi tak buat lagi, lepas tu tak buat tu. Buat dulu. Siapa ni yang suruh buat sebelum tidur ni? Siapa dia? Nabi SAW. Hadis ni sahih ke tak ni? Hadis ni hadis sahih. Riwayat Abu Daud. Jadi menyedari diri kita ni lebih kepiah longgang. Jadi kita lepas sembahyang Isya, buat siap-siap. Ditakdirkan bangkit saat lagi pukul 4.30, pukul 5, tahajud 2 rakaat. Lepas itu tunggu sembahyang subuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya orang yang dah buat witir tak boleh buat dah tahajud, tuan-tuan tu imam-imam hebat di Mekah tu. Syekh Shuraim, Syekh Abdul Rahman Sudais, Dr. Ayub, imam besar Masjid Nabawi, tu semua mereka pimpin sembahyang tarawih. Mereka pimpin. Dan tarawih mereka berakhir dengan witir. Adakah Shuraim tak bangkit buat tahajud dalam bulan Ramadan? Adakah Abdul Rahman Sudais tak bangkit buat tahajud dalam bulan Ramadan? Pasal dia dah tahajud, pasal dia dah witir dah lepas tarawih tadi. Dah. Jadi mereka buat witir awal tu salah ke tak salah? Tak salah. Siapa kata tak salah? Nabi kata di dalam hadis ni. Kecuali kalau sekiranya kita rasa kita kuat sungguh. Kita kuat sungguh. Kita simpan. Dan kita buat witir bila kita bangkit pukul 4.30 saat lagi. Itu lebih afdal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Nabi SAW pesan dekat kita dengan bermacam-macam pesanan. Pengajaran dia tuan-tuan yang pertama, kita tak akan mampu nak tahan kepanasan api neraka. Itu satu. Sembanglah kuat macam mana pun atas dunia ni, kita tak akan mampu nak tahan panas api neraka. Atas dunia ni jangan kira tuan-tuan, sembang ni mereka kata gunung jerai bergegang. Kalau dengar kita sembang ni, bergegang gunung jerai ni. Sakit gigi, pi di bangku klinik gigi. Doktor baru tepuh sikit, sembang kuat. Ni apa ni? Tak cabut lagi. Doktor kata baru katok nak tengok gigi mana sakit. Baru katok dah, cekak ni tak kira ni, kuat ni. Cekak biji mata berkaca, terbit yang mata. Yang misai bertangkuk sembang kuat ni. Kalau cabut gigi pun sakit, jangan sembang tentang api neraka. Yang kedua, jauhilah neraka dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menyeret kita ke neraka. Yang kedua, jauhilah neraka dengan menjauhi apa-apa perbuatan yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Yang ketiga, cuba sedaya upaya untuk buat seberapa banyak kebaikan. Sedaya upaya, all out. Cuba buat benda baik sebanyak-banyaknya. Yang keempat, kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh nak buat semua, tak boleh nak buat qabliyah zuhur 4 rakaat, janganlah 2 rakaat pun tak buat.
Yang kelima, doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudahkan dan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk buat kebaikan. Minta Tuhan tolong kita. Tolong bagi kita ada kekuatan nak buat benda-benda baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 226. Muka surat 226, bab fil qira'ah khalfal imam. Itu bab yang datang pada menyatakan bacaan makmum di belakang imam. Kita sembahyang berjamaah, dia ada dua macam. Satu sembahyang yang imam baca kuat. Sembahyang apa? Subuh, maghrib, isyak. Bila imam baca Fatihah, habis imam nak baca surah. Adakah kita disuruh baca Fatihah semasa imam membaca surah? Itu bagi kes sembahyang yang imam baca kuat. Yang kedua, bagi kes sembahyang yang baca sir, baca pelan. Sembahyang apa? Zuhur, asar. Adakah kita disuruh baca Fatihah saja pada rakaat pertama dan kedua? Ataupun makmum juga disuruh membaca Fatihah dan surah? Itu perbincangan dia di bawah tajuk ni. Ketahuilah saudaraku, adakah satu orang yang menjadi makmum itu boleh membaca apa-apa di belakang imam? Kita boleh tak boleh? Kita jadi makmum, imam duk baca, kita pun duk gelut baca. Boleh tak boleh? Itu soal. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ni, dapatlah kita tahu akan hukumnya. Dia kata kita baca hadis. Saat lagi, lepas pada kita baca hadis, kita akan faham. Dia kata. Baik. Hadis dia an Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qal, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subh." Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, katanya telah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya berjemaah sembahyang subuh sebagaimana adatnya berjemaah dengan segala sahabatnya. Ubadah bin, kita dah cerita dah, Ubadah bin As-Samit, siapa dia ni tuan-tuan? Ubadah bin As-Samit, sahabat Nabi, kulit gelap sikit. Dia di antara pimpinan tentera waktu nak pergi tawan Mesir. Dia pada mulanya dihantar satu orang sahabat yang bernama Amru bin Al-As, pimpin satu pasukan tentera untuk pi buka Mesir. Ataupun dalam bahasa kita kata untuk nak pi tawan Mesir. Amru bin Al-As bila dia sampai di sana, dia nampak tak makan cekak. Dia sampai-sampai dia tengok hebat yang kata pemerintah Mesir ni dengan tentera dia, dengan dia rasa tak makan cekak. Dia hantar balik utusan dia mai jumpa khalifah pada masa tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata tak makan cekak, kena hantar bantuan. Sayyidina Umar hantar lagi 4,000 orang pilih. Tiap-tiap 1,000 ada satu komander. Tiap-tiap 1,000 satu komander. Yang kata Ubadah bin As-Samit, dia salah seorang daripada 4 ini. Dia pimpin 1,000, dia ketua. Ubadah bin As-Samit. Bila sampai sahaja Ubadah bin As-Samit ni, sebelum kita baca hadis dia ni, kenal dulu dia ni siapa. Bila dia sampai saja di Mesir, dia tak peduli apa. Dia terus masuk pergi jumpa Raja Mesir. Berani dia ni. Dia sampai, dia terus masuk pergi jumpa Raja Mesir. Dia langkah masuk saja di Balai Rung Seri. Raja Mesir ni, raja yang memerintah pada masa tu nama dia Muqawqis. Muqawqis ni, dia tengok muka Ubadah bin As-Samit masuk, dia lari. Dia lari. Kata Al-Muqawqis, dia kata tolong suruh budak hitam tu keluar. Dia kata.
Yang kata Ubadah bin As-Samit ni, dia berdiri, dia tak ada genjak sikit pun, dia kata balik dekat Raja Mesir ni. Dia kata, kalau hang takut kat aku kerana aku hitam, tentera aku lagi hitam pada aku. Dia kata. Saya cerita dah benda ni di Masjid Sultanah Bahiyah. Halo Ustaz, cerita dah. Bila habis kuliah ada seorang main tanya saya. Dia kata, Ustaz, memang tentera hitam-hitam semua ke? Saya kata, tak. Saja Ubadah bin As-Samit ni, saja dia nak jawab dekat Muqawqis ni, dia saja kata. Dia kata, kalau hang takut kat aku masuk hang lari, lepas tu hang suruh pengawal hang mai rengkuh aku bawa keluar. Kalau hang takut kat aku kerana aku ni gelap, kerana aku ni hitam, aku nak abad kat hang. Nuh ada belakang, Nuh lagi hitam pada aku. Ada sahabat ni, dia betul lurus ni, dia tak. Dia mai tanya, memang hitam sungguh kau Ustaz tentera? Saya kata, tak. Jaga tuan-tuan, kadang-kadang ada ramai ni, ada yang hak jenis kaki 12 inci ni, ada. Sampai orang melawak pun dia duduk baca betul lagi kan. Dia sekaki 12 inci, 1 hun pun tak boleh lebih. Lebih tak boleh, korang tak boleh. Dia sekaki 12 inci, tu ya. Kalau dia jadi ketua jabatan, jenuh. Dia duduk pegang general order tu lah, dia duduk pegang tu, ada lah general order, boleh tak ada, tak boleh. Oi kacau. Nampak tuan? Jadi dia ada kena ada lah. Diplomasi tu kena ada. Kalau tidak, tak boleh jadi ketua. Jangan jadi ketua. Orang nak bagi jadi ketua, tolak. Pasal apa? Pasal saya sekaki 12 inci. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dia masuk jumpa Raja Mesir lari. Lari, dia kata kat pengawal dia, buat keluar tu hak hitam tu. Aku tak tengok dia. Dan pasal apa? Aku tengok dia, aku gerun dah, dia kata. Aku dengar cakap dia, aku takut. Ni yang kata sahabat Nabi ni tuan-tuan, hebat mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka pegang Allah dan Rasul. Dia tak pegang yang lain dah. Maka hebat ada kat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata balik dekat Muqawqis ni, dia kata, kami adalah tentera yang kami perang kerana nak cari keredaan Allah. Dia kata. Kami tak ada ingat lain. Kami main perang ni kerana kami mencari keredaan Allah. Dan kami adalah tentera yang mengidamkan syahid. Dia kata. Dan yang kedua, kami adalah tentera yang makan takat nak bagi hilang lapang. Dia kata. Banyak tu dia kata. Raja duk menyorok tengok. Akhirnya yang kata Ubadah bin As-Samit ini meninggal di Baitul Maqdis. Hari ni kau tuan-tuan pergi umrah, ambil package ziarah Baitul Maqdis. Masuk aja kawasan perkuburan Islam di Baitul Maqdis, kubur dia di antara awal-awal yang kita jumpa. Kubur Ubadah bin As-Samit. Hebat dia ni tuan-tuan. Bukan dia saja hebat, isteri pun hebat. Ubadah bin As-Samit ni bukan dia saja hebat, isteri dia pun hebat. Bini dia nama Ummu Haram. Daripada awal-awal cita-cita nak mati syahid, Allah bagi kat dia. Dia mati ketika ikut rombongan peperangan membelah lautan. Nak pergi perang naik kapal laut ni. Siapa dia? Isteri kepada Ubadah bin As-Samit. Dia dua beradik dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni siapa? Mak kepada Anas bin Malik. Tuan-tuan, yang kata sahabat-sahabat Nabi ni bukan kata sahabat laki-laki. Sahabat perempuan pun hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Katanya telah sembahyang Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia sembahyang subuh berjemaah. Dia kata hari itu Nabi sembahyang subuh berjemaah dengan sahabat-sahabat lain. Maka kemudian daripada sudah Nabi baca Fatihah, maka membaca Nabi SAW akan surah dengan nyaringnya sembahyang subuh. Habis iftitah Nabi baca Fatihah, habis Fatihah Nabi baca surah. Oleh kerana sembahyang subuh bacaannya nyaring, baca kuat. Maka kata Ubadah, fathaqulat alaihi alqiraah. Tu dia, ni dia nak cerita ni. Maka berat, yakni terasa lambat dan jadi tersekat-sekat dan tersasul bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi jadi imam sembahyang subuh.
waktu baca Fatihah cantik, waktu Nabi baca surah, bacaan Nabi pada pagi itu, bacaan Nabi jadi terganggu. Bacaan jadi tak flow, bacaan jadi tak lancang. Pasal apa ni? Kerana berlawan membaca dengan makmum di belakangnya. Syekh belakang ni kacau. Nabi habis baca Fatihah, Nabi baca surah. Nabi tengah duk baca surah, Syekh belakang ni duk baca terah sampai ganggu Nabi. Itu yang orang duk kata apa? Bila kita habis sembahyang fardu, wirid pelan. Pasal apa wirid pelan? Pasal kacau kawan hak mai kendian ni. Mereka duk sembahyang di belakang, ganggu dengan kita. Bukan masalah Wahabi. Kita duk kata ni, geng ni tak bagi wirid lepas sembahyang ni Wahabi. Bukan masalah Wahabi. Masalahnya wirid derah tu mengganggu di belakang tu. Masalah dia apa? Masalahnya ada hadis yang melarang benda ni. Tiun otak kita bagi betul tentang benda ni. Ini Nabi SAW sendiri kena. Nabi sembahyang subuh, Nabi jadi imam, Nabi baca Fatihah, masa Nabi baca surah, kawan belakang duk baca derah. Bacaan derah dia tu mengganggu Nabi SAW. Dan ada satu orang hantar kat saya satu teks lawak. Mereka ni bukan saya, mereka duk hantar je teks lawak ni. Tapi lawak Arab lah, lawak Arab. Dia kata satu budak balik rumah, lepas tu masuk pancong mandi. Waktu dia mandi, dia duk tala'al badru alaina min saniyatil wada', duk dalam bilik air tu sambil duk mandi sambil duk ni. Pak dia dengar pergi duk ketuk pintu bilik air ni. Ketuk, suruh buka. Budak ni pun buka masuk, dia tabuh anak dia ni. Dia kata, duduk dalam toilet, duduk dalam pancong, mana boleh duk baca Quran? Pak ni pun keyau lah budak ni, kena penabuh dengan pak dia, keyau. Mak ni mak ngawat ni pasal apa? Dia kata ni anak ni hang kena ajak dia elok-elok. Duk baca Quran dalam pancong. Mana boleh? Mak ni kata, cik baca apa? Dia kata cik duk nyanyi tala'al badru alaina. Mak kata balik dekat pak ni, dia kata apalah pak hang, tu bukan Quran, tu nasyid. Pak ni pula pergi duduk penyuruh rumah duk teriak. Aku duk teriak. Mak ni pergi tanya pula. Mak ni pergi tanya awak, pak hang pasal apa? Teriak pasal apa? Dia kata 30 tahun dah aku duk baca yang tu dalam sembahyang. Allahu Akbar. 30 tahun dah dia kata aku duk sembahyang ni, lepas pada Fatihah, waladhdallin amin, tala'al badru alaina min saniyati, aku duk ingat aku Quran, dia kata. Ayat ni yang orang Penang kata apa? Punggah, kata ni punggah ni. Tapi itu bukan hadis, itu adalah cerita teks bahasa Arab ni hantar mereka kita. Kan? Masya Allah tuan-tuan. Yang kata orang Melayu ni jangan buat pasal kan. Orang Melayu ni dia kalau bunyi Arab ya, ada Quran lah. Bunyi Arab sikit hadis lah. Pasal apa? Pasal dia pun tak tahu Quran hadis ke apa, dia pun tak tahu. Bunyi Arab tu dia dah. Dia kira agama dah yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW jadi imam sembahyang subuh. Dia baca Fatihah, okey semua orang dengar. Bila dia baca surah, kawan duduk belakang ni, duk baca apa derah sampai mengganggu Nabi SAW. Dan mendengar Nabi SAW akan bacaan dia sehingga menghabiskan oleh Nabi akan sembahyang jemaahnya. Jadi ganggu. Nabi duk nak perhabis sembahyang tu jadi kacau dah. Jadi kacau dengan kawan duk baca derah belakang ni. Begitu. Sambung hadis tu, dia kata falamman sarafa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Nabi kata. Maka tak kala berpaling dan selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam akan sembahyangnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada jemaah yang ada di belakang dia, bahwasanya aku nampak kamu membaca di belakang imam, yakni di belakang aku tadi.
Bila habis sembahyang subuh 2 rakaat, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi terus beralih kat mereka, Nabi kata, tadi masa aku duk baca surah tadi, hampa kalau duk baca apa di belakang ni tadi? Nabi kata lagu tu. Qal, kata hadis itu, qulna ya Rasulullah, wallah. Kata Ubadah, maka berkatalah kami kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sangat benarlah apa yang Tuan kata itu. Wallahi, kami sekalian membaca di belakang imam tadi. Dia kata betul. Dia berkata betul. Masa Nabi habis Fatihah, masa Nabi baca surah, belakang ni pakat duk baca. Memang betul. Kalau itu yang Tuan maksudkan, memang betul lah. Kami memang baca. Masa Tuan duk baca surah, kami duk baca di belakang ni. Sambung hadis tu, dia kata, qal fala taf'alu illa bi ummil Quran. Okey. Sabda Nabi SAW, maka jangan sekalian kamu baca apa-apa, melainkan hendaklah baca ibu Quran, yakni Fatihah sahaja. Nabi kata, lepas aku habis baca Fatihah, aku nak baca surah, hampa baca Fatihah saja masa tu, dan baca dengan pelan. Jangan pergi baca hal lain. Lagi imam dah habis dah Fatihah, imam baca surah, imam baca pula surah panjang, makmum ni dah baca Fatihah habis dah, dia pun petik satu surah juga lagi. Jangan. Dia nak mencelarukan keadaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman ini sambung hadis tu, fa innahu la salata liman lam yaqra illa biha. Kerana bahawasanya tidak ada sembahyang, yakni tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihah. Okey, hadis ni menjadi dalil bahawa makmum walaupun dalam sembahyang yang baca deras, subuh, maghrib, isyak, bila imam habis baca Fatihah, imam nak baca surah, makmum tetap diwajibkan membaca Fatihah. Ini dalil dia. Okey, baik. Maka jikalau digantikan dengan beberapa surah yang lain sekalipun, kalau tak baca Fatihah, pergi baca apa surah lain, tak pakai. Kena baca Fatihah. Begitu. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Aisyah dan Anas dan Abi Qatadah dan Abdullah bin Amru bin Al-As. Kata At-Tirmizi, bermula hadis Ubadah itu hadis yang hasan, dan diriwayatkan ini hadis oleh Az-Zuhri daripada Mahmud bin Ar-Rabi', daripada Ubadah bin As-Samit, daripada Nabi SAW. Sabdanya, tiada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah di dalam sembahyang dia. Kata At-Tirmizi, ini hadis lebih asah, lebih sahih lagi, dan telah dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari, oleh Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Okey, jadi faham dia apa dia? Kalau dalam kes sembahyang, imam baca deras. Bila imam habis baca Fatihah, imam baca surah, kita kena baca Fatihah. Dan ini dalil dia, dan inilah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Clear? Baik, masalah. Bacaan makmum di belakang imam, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, bermula amal atas ini hadis pada bacaan di belakang imam di sisi kebanyakan ahlul ilm. Kebanyakan ulama kata kena baca Fatihah ketika imam baca surah, daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Dan inilah perkataan Imam Malik bin Anas dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Nampak? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tiga-tiga imam mazhab ni kata apa? Apabila imam baca Fatihah, kita dengar. Bila imam baca surah, kita baca Fatihah. Tiga imam ni sepakat. Siapa? Imam mazhab mana yang dia tak sebut? Imam Hanafi. Imam Hanafi. Sekali lagi dia nanti bagi tahu. Imam Hanafi, dia mengharamkan baca Fatihah ketika imam baca surah. Dia berlain terus daripada tiga ni. Saat kita nanti jumpa, dia nanti bagi tahu kat kita. Tuan-tuan tengok muka surat sebelah. Bab ma ja'a fi tarkil khira'ah khalfal imam idza jahara bil qira'ah. Yang ni dengar baik-baik. Bab yang datang pada menyatakan hadis
meninggalkan bacaan di belakang imam apabila nyaring imam dengan bacaannya. Ini hadis yang nak main ni. Sembahyang subuh, maghrib dengan isyak. Imam baca derah untuk rakaat pertama dengan rakaat kedua. Ni tajuk dia nak main apa? Dalam kes sembahyang berimam, imam baca derah untuk rakaat pertama dan kedua. Dia baca Fatihah, lepas tu dia baca surah. Makmum tak boleh baca apa-apa. Ini sandaran yang dipegang. Cuba kita baca. Ketahuilah saudaraku, bermula meninggalkan bacaan, yakni tidak baca bersama-sama dengan imam oleh makmum itu disuruh oleh syarak pada sembahyang yang nyaring. Dia kata begitu. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadisnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salati jahara fiha bil qiraah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ia, yakni kemudian daripada bagi salam di dalam sembahyang berjemaah, yang sembahyang itu bacaan nyaring ia di dalamnya akan bacaan Fatihah dan surah. Okey, Nabi sembahyang subuh, maghrib dengan isyak. Bila Nabi habis sembahyang bagi salam, Nabi beralih. Maka kemudian daripada ia berpaling daripada sembahyang itu, lalu menghadap Nabi kepada makmum dan segala sahabat yang ada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Itu dia. Nabi sembahyang yang baca derah. Lepas habis bagi salam, Nabi beralih, Nabi kata dekat makmum ni. Nabi kata dekat mereka, adakah membaca serta dengan aku oleh seorang daripada kamu tadi akan apa-apa bacaan Quran? Nabi jadi imam, Nabi sembahyang subuh, maghrib, isyak. Nabi baca Fatihah derah, lepas tu Nabi baca surah derah. Masa Nabi duk baca surah, Nabi dengar orang duk baca di belakang dia. Bila habis sembahyang, Nabi beralih tanya. Nabi kata, masa aku duk baca tadi dalam sembahyang, adakah siapa di belakang ni duk baca juga sama-sama naik dengan aku? Nabi tanya. Sambung hadis tu, Faqala rajul, na'am ya Rasulullah. Maka jawab satu orang laki-laki daripada sahabat haduk ada ni, betul ya Rasulullah. Dia kata betul. Masa tuan duk baca surah tadi, kami pun duk baca juga. Membaca kami akan Quran pada masa tuan hamba membaca Quran dengan nyaring itu. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inni aqulu mali unaza'ul Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku hendak berkata bagi kamu semua. Nabi kata, aku nak abang gambar. Nabi kata, pasal apa aku dilawan-lawan dengan bacaan Quran? Nabi kata, pasal apa waktu aku duk baca surah, hampa pun duk lawan baca juga Quran? Pasal apa? Nabi kata. Macam tu Nabi kata. Yakni ketika aku baca, kamu semua pun membaca juga. Pasal apa? Nabi kata, jangan buat yang demikian itu. Bahkan apabila aku baca dengan nyaring, dengar bacaan aku. Nabi kata lagu tu. Dengar dan tadabbur akan bacaan aku itu. Dan apabila aku diam, maka bacalah. Nabi kata lain kali, masa aku duk baca, hampa jangan baca apa, hampa dengar aja. Bila aku dah berhenti baca, hampa nak baca apa, baca. Jangan duk berlawan dengan bacaan aku. Nabi kata lagu tu. Bersalah-salahan pada masa aku tidak menyaringkan suara, maka bacalah Quran. Ini hadis dia. Hadis inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Dia pegang yang ni. So, dia kata bila imam baca derah, baca Fatihah, baca derah. Untuk sembahyang subuh, sembahyang maghrib dengan isyak, makmum dengar. Bila habis imam baca Fatihah, imam baca surah, makmum dengar juga. Kata Imam Hanafi. Pasal apa? Pasal ini hadis dia. Hadis yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Ini hadis dia. Baik. Sambung hadis tu. Qala fantahan nasu 'anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yajharu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-salawat bil qira'ah hina sami'u dhalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, maka berhentilah semua sahabat
daripada membaca Quran sama dengan Nabi duk baca. Pada apa-apa bacaan Quran yang dinyaringkan padanya oleh Nabi SAW daripada segala sembahyang yang bacaan Qurannya nyaring. Ketika mendengar mereka itu akannya demikian daripada Nabi SAW. Abu Hurairah kata apa? Hit pada Nabi tegung tu, sahabat-sahabat ni bila Nabi baca darah, mereka tak baca apa. Mereka dengar aja apa yang Nabi baca. Hadis inilah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Tapi 3 imam lagi, Imam Malik yang paling senior, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik yang nombor 2 selepas daripada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Tak boleh baca tu, tak boleh baca surah lain. Tapi Fatihah kena baca. Di situlah yang dikatakan khilaf di kalangan ulama. Itu khilaf dia. Kalau kita pergi Mekah, kita bisa kenal dah di Masjid Nabawi saya sendiri. Sembahyang maghrib, sembahyang sebelah harap. Tak tahu dia mazhab apa. Sembahyang sebelah. Jadi bila habis dah Fatihah, saya bacalah Fatihah. Imam duk baca surah. Dia duk sigung saya. Harap ni pun dia sigung. Kita apa buat dia ni? Duk baca juga. Terus lagi dia sigung. Hai, main kasar ni. Kan? Macam itulah 2 rakaat. Bagi salam, dia beralih terus. Dia beralih terus, dia kata apa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam ni untuk kita ikut dia, untuk jadikan dia imam. Hang ni je kita jangan duk mandai-mandai. Imam baca, dengar. Fa'alaika antasma. Dia kata, hang kena dengar bila imam baca. Saya pun kata kat dia lah, kata saya mazhab Syafi'i. Syafi'i. Dia kata dia marah kita. Dia kata apa? Syafi'i apa? Dia baca hadis ni. Dia baca hadis ni. Kacau tuan. Kacau. Pasal apa? Pasal walaupun dia Arab, dia pun tak mengaji semua juga. Dia pegang mazhab dia, dia kata hak tu yang betul. Macam itulah duk jadi dalam masyarakat kita hari ini. Macam itulah. Kita pegang satu benda, pasal apa kita pegang satu benda tu? Pasal kita idolize ustaz yang bawa benda tu. Okay, satu ustaz bawa macam tu, kita syok kat ustaz tu. Kita kagum dengan dia. Kita respect dia gila. Kan? Sehingga kan apa dia kata menjadi mazhab kita. Jadi mazhab kita. Sedangkan hak dia kata tu, itu salah satu pendapat dalam 4 mazhab. Mazhab lain ada, pendapat-pendapat lain. Tapi oleh kerana ustaz ni dia pandai explain benda ni kat kita, kita rasa puas. Tu nak abang tahu ni. Kita rasa puas. Kita kata, hak ni hak betul ni. Kita kata, dah. Bukan kata hak tu hak betul. Hak imam mazhab lain kata pun betul juga. Kerana ini adalah soal ijtihad di kalangan imam mazhab. Dia ni ikut keputusan yang dicapai dalam mazhab Syafi'i. Betul juga. Ni hak ustaz ni, doa abang kat kita yang kita baru dengar ini keputusan dalam satu mazhab lain. Betul juga. Tapi kita tidak boleh nak paksa orang suruh ikut hak jalan yang kita selesa. Tak boleh. Selagi mana benda tu lahir daripada pendapat imam mujtahid, imam mazhab. Tapi kalau memang kita melelong, tak ikut siapa-siapa. Kita Syafi'i pun dah, apa mazhab apa pun dah, kita mazhab sendiri duduk jalan. Orang main tegur kita, kena ikut. Kena dengar dan kena ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni lah yang nak kena faham betul-betul. Kadang-kadang beza dia banyak. Beza dia apa dia? Contoh 3 mazhab kita kata. Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka kata apa? Semayang berimam. Imam baca Fatihah, lepas itu imam baca surah. Ini dalam kes semayang imam baca darah. Subuh, maghrib, isya. Imam baca darah. 3 mazhab ni kata, Imam Malik kata, Imam Syafi'i kata, Imam Ahmad bin Hanbal kata, apabila imam baca Fatihah darah, lepas itu imam baca surah darah, kita tetap kena baca Fatihah. Pasal apa? Pasal hadis jelas. Nabi kata Fatihah kok mana pun kena baca. Okey? Tengok Imam Abu Hanifah, dia terus jadi berlain daripada orang lain. Dia kata apa? Bukan setakat dia kata tak baca tak apa. Dia kata kalau baca haram. Ambil. Kalau dia kata tak baca tak apa, ringan sikit. Dah. Dia kata kalau baca Fatihah, masa imam duk baca surah, hampa baca Fatihah, haram. Dia kata, wih,
Bila dengar haram, steamroll gelek dada kita. Steamroll, dia main gelek dada kita. Kita ini penat. Gimana ni? Nampak tuan? Ini soal ijtihad dalam nak memahami nas hadis Nabi SAW. Okey, baik. Now kita tahu kata benda tu adalah benda khilaf di kalangan mazhab fiqh. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan diriwayatkan oleh setengah daripada sahabat. Az-Zuhri akan ini hadis dan menyebutkan mereka itu akan ini perkataan. Katanya telah berkata Az-Zuhri, telah berhenti segala orang, yakni sahabat Nabi SAW daripada membaca pada waktu mendengar mereka akan yang demikian itu daripada Nabi SAW. Az-Zuhri kata apa? Sahabat-sahabat bila dengar Nabi kata, waktu imam baca derah, Fatihah dan baca surah, jangan duk baca apa? Semua sengak. Tak baca dah Fatihah pun lepas pada tu. Itu pendapat Az-Zuhri. Dan kata Tirmizi, dan bukanlah pada hadis ini masuk ia atas hadis mereka yang memikir bahawa membaca di belakang imam itu. Adapun hadis boleh membaca di belakang imam itu ialah membaca Fatihah. Hadis tu dia ambil kira. Dia kata, maka membaca Fatihah itu tiadalah boleh seseorang itu meninggalkan dia. Ini yang dipegang oleh tiga mazhab. Imam semayang subuh, semayang maghrib, semayang isya, imam baca Fatihah derah, kita dengar, imam baca surah, makmum baca Fatihah. Pasal apa? Pasal hadis yang kuat mengatakan tuntutan membaca Fatihah itu tidak gugur. Mesti kena baca. Kecuali, sekejap lagi nanti beritahu. Kecuali orang yang masbuk. Itu saja orang yang diberi kelonggaran untuk tak baca Fatihah. Pasal apa? Pasal dia masbuk. Yang mendapat imamnya di dalam rokok. Dia mai. Dia basuh kaki nak masuk. Tu imam dah habis baca surah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Sampai tentu. Dia pun jalan-jalan mai. Masuk dalam saf. Elok dia nak sampai kat saf. Imam Allahu Akbar rokok. Apa dia nak buat? Dia takbir Allahu Akbar. Dan terus rokok. Habis tu dia tak baca Fatihah macam mana? Dia dapat ke tak rakaat tu? Dia dapat rakaat tu kalau dia dapat tamak ninah bersama dengan imam di dalam rokok. Dia dapat rakaat tu. Habis tu dia tak baca Fatihah. Duk tanya tu lagi. Dia dikecualikan kerana dia masbuk. Itu saja. Kalau kita tidak masbuk, kita kena baca Fatihah. Begitu. Baik. Kemudian dia kata, ataupun mendapat pendirian imam. Kadar yang tidak lulus pendirian imam itu akan kadar Fatihah. Ataupun dia mai, tu imam dah start dah wattini wazzaitun. Dah start dah. Dia baru masuk. Sementara dia nak sampai di saf dan sebagainya, tu imam pun dah nak sampai ayat penghabis surah At-Tin dah. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tu imam Allahu Akbar. Rokok. Dia tak habis lagi Fatihah. Dia tak habis lagi Fatihah. Kalau dia perhabis juga, dia tak dapat rokok. Maka dia dianggap masbuk dan baca separuh ayat Fatihah. Maka dia terus rokok. Dia terus rokok. Baik, masbuk ni maksud dia apa tuan-tuan? Yang ni lah yang orang duk keliru. Sama macam orang duk keliru bak jamak kasar ni. Daripada mula mengaji sampai nak mati esok. Duk keliru lagi bak jamak kasar ni. Sama dengan keliru bak masbuk. Yang kata masbuk ni apa tuan-tuan? Yang kata makmum ni masbuk. Maksud dia apa? Maksudnya, dia tak dapat masa yang cukup untuk habiskan satu Fatihah. Satu Fatihah berapa second kita baca? Satu Fatihah. Pernah tuan-tuan try tak di rumah? Pakai stopwatch. Pakai stopwatch. Tekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Sampai habis, tekan. Berapa second untuk satu Fatihah? 35 ke 40 second. Balik lagi try. Bacaan biasa. Bacaan biasa maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waqaf. Ar-Rahmanirrahim. Waqaf. Maliki Yaumiddin. Waqaf. 40 second. 40 second. Yang kata makmum yang masbuk ni dia mai,
daripada Allahu Akbar dengan nak rokok tu dia tak dapat 40 second. Dia dapat kurang daripada 40 second. Maka dia masbuk. Tapi kalau dia masuk mai, dia mempunyai masa lebih daripada 40 second. Tapi dia pergi ghaflah dengan benda lain. Yang kata ghaflah benda lain ni apa dia tuan-tuan? Dia masuk mai, tu imam dah start dah watini wa zaitun, dah start dah dia takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Iftitah dulu pula. Hang tu lambat. Duk baca pula wa ana minal muslimin. Habis tu imam pun Allahu Akbar rukuk. Dia ni nak jadi macam mana? Dia ni muafiq ke masbuk dia ni? Muafiq ke masbuk? Cukup ke tak 40 second masa anu? Dia daripada takbir lagi dengan imam rukuk cukup tak 40 second? Sepatutnya cukup. Orang lain baca Fatihah habis, dia baru nak mula Fatihah. Pasal apa? Pasal dia ghaflah dengan duk baca iftitah. Sedangkan iftitah itu bukan rukun dalam sembahyang. Sepatutnya dia ni kena buat apa? Sepatutnya bila dia masuk mai, Allahu Akbar, Fatihah terus. Bagi kih lebay ghaflah ni. Bagi kih lebay ghaflah ni, dia tetap dituntut untuk membaca Fatihah. Dan dibenarkan ketinggalan 3 rukun panjang. Di imam rukuk, dia ada penerah Fatihah dia lagi. Di imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia ghairil maghdubi alaihim. Di imam sujud, dia waladdallin amin, dia kena rukuk dengan tamak ninah, dia kena i'tidal dengan tamak ninah, dia kena dapat sujud yang kedua imam berserta tamak ninah. Dia dapat rakaat itu. Dia dapat rakaat itu. Ataupun pilihan kedua dia, oleh kerana dia dah ada baca iftitah lah apalah semua tadi, tu imam rukuk Allahu Akbar, Allah. Dia sepatutnya kena baca Fatihah, bukan baca iftitah. Dia ikut rukuk. Boleh tak boleh dia ikut rukuk? Boleh, tapi rakaat tu kira tak? Rakaat tu tak kira. Saat lagi bagi salam, dia kena tambah satu lagi. Kih ni yang kadang-kadang orang sebelah dia tak faham. Dia ni apa ni? Dia tadi dapat rokok tadi sama dengan imam rakaat pertama. Dah tu imam bagi salam, dia bangkit penderah satu lagi. Apa dia ni? Lu apa-apa. Hang tak tahu dia ni punya cerita. Jadi dia tak baca Fatihah, tapi dia memilih option yang kedua. Dia pilih untuk ikut rokok, tetapi rakaat itu tidak dikira. Imam bagi salam sekali lagi, dia bangkit buat lagi satu. Kalau kawan sebelah ni tak mau jadi fitnah, tanya dia. Syekh, entah tadi dapat rokok kan? Dia kata sama dengan imam. Entah dapat rokok kan? Dia kata dapat. Dia pergi tambah satu lagi pasal apa? Tanya pun biji mata berkaca. Ya. Yang pergi tambah satu lagi pasal apa? Dia kata saya dapat rokok, tapi saya tadi tak ada Fatihah. Dah baca apa tadi? Duduk nak marah orang pula. Janganlah duk marah kawan ni. Dia kata saya tadi tersilap, duduk baca iftitah. Atu pagi atu kira rakaat tu tak kira tu yang saya tambah tu lagi. Dia yang tegur orang pun mengaji tak habis ke. Jadi bila dia tegur ke ni, kau tu jawab lagu tu dia parah dia buat gitu. Tuan-tuan, dia buat tegur orang ni, ya Allahu Akbar. Kena bagi kita tahu sungguh, baru kita pergi tegur orang. Takut sekali lagi dia backfire. Kita tegur, dia bidah balik berdermen muka sebelah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So senang kita faham apa dia? Yang kata masbuk tu apa dia? Satu orang yang dia daripada dia takbir sampai nak imam rukuk, dia dapat lebih kurang 40 second. Dia dapat satu ruang masa yang kalau dia baca Fatihah dia dapat. Maka dia dianggap sebagai makmum yang muafiq. Kalau dia dapat. Kalau dia tak dapat sampai 40 second atau 35 second tu, dia dianggap makmum yang masbuk. Very simple macam tu. Okay? Baik. Kemudian dia kata At-Tirmizi, adapun sebab hadis itu tiada masuk di dalam hadis mereka yang memikir boleh baca di belakang imam itu, kerana bahawasanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu padahalnya telah diriwayatkan satu hadis pula daripada Nabi SAW, bahawasanya sabda Nabi, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj, hiya khidaj ghaira tamam. Artinya barang siapa sembahyang akan satu sembahyang fardu ataupun satu sembahyang sunat, tidak dibaca padanya dengan Fatihah,
maka sembahyang itu kurang. Sembahyang itu kurang, yakni tidak sempurna dan tidak sah sembahyangnya. Hadis ni kena dibaca bersama dengan hadis tadi. Maksudnya, larangan baca ketika imam baca surah itu ialah baca lain daripada Fatihah. Baca Fatihah tetap dituntut. Dia kena baca bersekali. Kan tuan-tuan duk tengok ni parlimen duk bersidang lah ni. Dia kata ini akta ni dibaca bersekali dengan akta apa. Tu cerita kena baca sekali. Dia tak boleh baca secara berasingan. Tak faham. Dia kena baca akta ni, baca sekali dengan akta ni. Sebab dua-dua akta ni berkenaan. Dia berkenaan. Dan tengok baru ni daripada viral bekas ketua hakim negara tu. Tengok. Tun Ahmad Fairuz. Orang Kedah. Dia dah pencen dah. Dulu dia jadi Chief Justice, ketua hakim negara. Orang ni dia bercakap dalam satu conference di depan lawyer-lawyer semua, dia beritahu. Menangis pula lagi dia. Dia ketua hakim negara. Dia ni kira kalau budak-budak hafal Quran ni dia Al-Hafiz. Perlembagaan dengan undang-undang Malaysia ni dia hafaz. Kalau tidak orang tak beri dia ketua hakim negara. Makna semua dalam kepala dia. Dah ada pencen, dia bercakap di depan lawyer-lawyer semua. Dia kata dah time dah, dia kata lah ni. Sudah time, dia kata. Kita kena pakai undang-undang Islam. Bukan di Malaysia sahaja. Dunia pun kena pakai, dia kata. Tuan, satu orang yang arif, orang panggil pun, hakim ni orang panggil yang arif. Yang arif ni maksudnya apa? Dia tahu pasal undang-undang tu. Dia ni yang arif. Ketua hakim negara. Finally. Dia kata apa? Akhirnya. Dia kata apa? Dia kata undang-undang, hak selain daripada undang-undang Allah ni, tak boleh. Dia kata hak Allah itulah yang bagus. Last sekali, ultimately, orang putih kata, kemuncak kepada faham dia tentang undang-undang, dia surrender, dia sujud kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi dengan itu, tutup cerita. Geng hak duk tak mau undang-undang Islam ni, tutup cerita. Hampa ni semua mengarut, mengaji tak habis. Dia macam tu ya cerita dia. Soal dari segi pelaksanaan itu soal lain. Lah ni kita nak bercakap tajuk pertama dulu. Tajuk apa? Tajuk kena sokong. Hak tu dulu. Pelaksanaan esok kita bincang elok-elok. Bukan kata bila semua sokong esok nak buat dah. Tak. Lah nak ambil persetujuan. Sokong dulu. Lepas sokong, elok-elok kita buat. Kita tak mau di peringkat pelaksanaan dia menjadi backfire kepada agama Islam. Kita tak mau. Jalan elok-elok. Kita tak buat selagi tak bersedia. Tapi kita kena setuju. Lepas itu kita buat persediaan bagi elok. Tidak gopoh, tetapi tidak membangkang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kena clear benda ni. Sebab ini soal apa? Soal perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Titik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata maka jadilah berlawan hadis Abu Hurairah yang pertama tadi dengan hadis ini. Tadi hadis Abu Hurairah juga. Dia kata Nabi bila habis-habis semayang Nabi beralih, Nabi tanya, tadi masa aku duduk semayang tadi, aku baca Fatihah, lepas itu aku baca surah, ada siapa tadi duduk lawan baca di belakang? Sahabat kata saya ramai pakat duduk baca. Nabi kata lain kali jangan duk buat dah. Lain kali bila aku semayang, aku jadi imam, aku baca dereh, hampa dengar ya, jangan duk baca apa. Itu hadis yang hak mula baca. Mai hadis yang kedua pula dia kata apa? Barang siapa yang semayang tak baca Ummul Quran, tidak baca Fatihah, semayang itu cacat. Semayang itu cacat. Semayang itu ghair tamam, tidak dianggap semayang yang sempurna. Dua hadis ni kena pegu baru kita faham. Oh, larangan tadi ialah apa? Larangan membaca selain daripada Fatihah. Tapi Fatihah tetap kena baca. Bila baca bersekali dua hadis ni, baru faham. Begitu. Kerana hadis yang pertama tadi nampak macam melarang membaca apa-apa bacaan ayat Quran ke atas makmum. Dan hadis yang kedua pula suruh membaca Al-Fatihah ke atas makmum. Maka pada zahirnya nampak macam bercanggah. Tapi bila dibaca sekali, baru kita faham. Fatihah tetap kena baca. Lain daripada tu yang dilarang. Gitu. Kata At-Tirmizi, maka berkata bagi Abu Hurairah,
adalah seorang yang menanggung hadis ini. Bahawasanya adalah aku satu ketika di belakang imam. Maka bagaimana aku nak buat? Okey, satu orang bila dia dengar-dengar, dia pening. Dia kata ni betul-betul kalau kita jadi makmum, imam baca Fatihah kita dengar. Bila imam baca surah kita nak dengar ke kita nak baca Fatihah? Dia pening. So dia tanya. Dia kata, now betul-betul apa yang kita nak kena buat kalau kita jadi makmum? Dia kata, adakah aku baca Quran di belakang imam? Dan kalau aku baca juga, aku dianggap melanggar sabda Nabi dalam hadis yang pertama. Dan jika aku baca apa-apa, nescaya jadi tiada sah sembahyang aku. Kalau aku tinggal tak baca Fatihah, sembahyang jadi tak sah. Jadi betul-betul lah nak buat macam mana? Maka jadilah aku seolah-olah melanggar sabda Nabi. Jawab Abu Hurairah, iqra biha fi nafsik. Abu Hurairah bila tengok ada orang duk confuse macam tu, dia confuse. Dia kata, jadilah ni betul-betul ni. Sah abang tak boleh, sah abang boleh. Ni hak mana satu? Dia pening. Dia pergi tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, lah macam ni lah. Abu Hurairah kata, daripada hang nak jadi pening ni, Abu Hurairah kata kat dia, hang baca Fatihah tu kena baca juga, tapi baca dalam hati hang. Abu Hurairah kata lagu tu. Dia kata kalau sampai nak jadi serabut macam ni, tak sah. Abu Hurairah kata, lah ni baca, tapi baca dalam hati. Sama dengan kisah apa? Perbincangan tentang orang yang wuduk. Bila kita ambil ayat semayang, kena bismillah tak? Perbincangan mazhab. Daripada mula kita basuh tangan, kita kumuk, kita basuh muka tu, nak kena bismillah tak? Buat wuduk. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dia kata wajib bismillah. Kalau tak bismillah, tak sah wuduk. Imam Syafi'i kata apa? Sunat. Bismillah waktu wuduk sunat. Itu perbincangan mazhab. Perbincangan zaman lah pula. Dia kata tak kira lah wajib ke sunat ke apa kan, ni kita ni nak ambil ayat semayang dalam bilik ayam rumah kita ni, tu dia mangkuk jamban duduk dah tepi. Tu kita punya pula perbincangan kita. Beli rumah taman ni, taman mana pun, pancong ambil ayat semayang, tu dia bagus punya mangkuk duduk dah tepi. Ni macam mana ni? Kalau kata nak bismillah, tak apa ke? Mangkuk duduk dah tepi. Duduk bincang. Imam Syafi'i kata sunat bismillah. Yalah maknanya bismillah jugalah. Dia kata jadi jalan selamat. Dia kata apa? Bismillah dalam hati. Sama macam jawapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada sahabat yang pening ni tadi. Kan? Abu Hurairah kata apa tadi? Dia kata iqra binafsik. Baca Fatihah dalam hati hang. Kalau sekiranya hang takut baca tu menyebabkan melanggar hadis yang pertama tadi. Dia kata, baik. Tapi Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, baca Fatihah macam biasa. Kita pegang yang tu sudah. Baik. Kata At-Tirmizi dan meriwayatkan oleh Abu Osman An-Nahdi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya menyuruh akan daku oleh Nabi SAW bahawa aku berseru tiada sah sembahyang melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab. Abu Hurairah kata Nabi pernah panggil dia. Nabi kata ke Abu Hurairah, hampir habaq derah-derah dekat semua orang, sembahyang mesti kena baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah, tak sah sembahyang. Maksudnya apa? Betul tak apa yang Imam Syafi'i kata? Betul. Jadi senang cerita, kesimpulan yang kita buat daripada cerita macam-macam ni, dalam sembahyang, apabila imam sembahyang baca dereh, subuh, maghrib, isyak. Bila imam baca Fatihah, kita dengar. Bila imam baca surah, kita baca Fatihah. Selesai masalah. Perbincangan mazhab, biar pergi kat mereka. Kerja kita, buat satu bagi betul. Dalam mazhab Syafi'i, dia bagi satu jalan keluar. Dia kata apa? Orang yang jadi imam, sembahyang yang baca dereh, subuh, maghrib dengan isyak. Bila habis Fatihah, sebelum baca surah, bagi masa untuk makmum baca Fatihah. Sekira-kira makmum dah habis baca Fatihah. Berapa second kita kata tadi? 40 second. Barulah imam mula baca surah. Selesai masalah. Jadi maksudnya apa?
makmum pun boleh baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat dan tak timbul bacaan tu jadi duk belaga dengan bacaan surah yang dibaca oleh imam. Itu jalan keluar yang dicadangkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Cantik. Kita ikut yang tu. Baik. Kemudian katanya telah menyuruh akan daku oleh Nabi SAW pi qiyah hak dekat orang. Kata apa? Kata sembahyang mesti baca Fatihah. Dan kata At-Tirmizi telah memilih oleh kebanyakan daripada ashabul hadis, ulama hadis. Tiada boleh membaca seseorang apabila menyaring imam dengan bacaan. Dan kata mereka itu mengiringi akan diam-diam. Akan diam imam itu. Ulama hadis ni mereka tak mau nak langgang. Hadis yang kata larang piduk belaga baca dengan imam ni. So mereka bagi cadangan yang kedua. Apa dia? Masa imam baca Fatihah, imam sebut Bismillahirrahmanirrahim, makmum ikut Bismillahirrahmanirrahim. Bila imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, makmum ikut Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila imam berhenti sebelum baca ayat yang berikut tu, masa tu makmum baca. Buat macam tu. Dia kata supaya terlepas daripada bimbang dengan larangan hadis tadi. Itu yang dicadangkan oleh sebahagian daripada ulama hadis. Dia kata, masa imam diam, kita baca pelan-pelan. Imam diam, kita baca pelan-pelan. Yang ni mengiringi bacaan Fatihah imam itu. Supaya dibaca imam dengan nyaring akan satu ayat. Maka ikutlah satu ayat Fatihah itu dengan sir. Imam sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Sebelum dia sebut Maliki Yaumiddin, makmum sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Itu cadangan. Dia kata supaya tak jadi belaga dengan hadis tadi. Ataupun habis baca imam itu akan Fatihah, maka kamu pun ikut baca semuanya. Dan imam bagi masa kepada makmum untuk baca. Begitu. Baik. Kemudian bacaan belakang imam dan ikhtilaf ulama padanya kita baca bulan depan insya-Allah. Dia tak habis-habis lagi tentang bacaan imam ini. Lepas ini baru kita akan jumpa cerita tentang Imam Abu Hanifah. Dia kata haram baca Fatihah ketika imam baca surah. Sekali lagi kita nanti jumpa dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Lepas ni kita ada 2 kali lagi kuliah. Bulan depan insya-Allah Rejab. Kemudian yang berikutnya Syaban. Lepas itu sudah masuk puasa. Dan kitab yang kita duk baca ni akan habis dalam satu kuliah saja lagi. Maknanya bulan depan kalau ada kuliah itu last. Habis dah. Jilid yang kita baca ni habis. Dan lepas itu kita kena tengok hak lain pula kalau nak baca lagi. Kena tengok hak lain pula. Yang kita baca ni jilid 2. Kalau kita nak sambung jilid 3. Jilid 3 Baharul Mazi saya dah baca lah. Saya dah baca jilid 3 Baharul Mazi ni di 5 tempat. Tahun 92 saya baca di Kurau Road, Penang. Jilid 3. Tahun 94 daripada Kurau Road tu berhenti, sambung kitab tu di Masjid Jelutong. Tahun 94. Kemudian tahun 99 di Masjid Kampung Rawa. Lepas itu tahun 2001 jilid 3 ni sambung di Masjid Sungai Rambai, Kim Tajam. Sehinggalah khatam bab ni pada 13 bulan 1 tahun 2003. Lepas itu tahun 2010 ulang baca balik di Surau Lake Home. Jilid 3 juga. Jadi saya tak mau baca dah jilid 3 di sini. So, saya dah baca di banyak tempat. Tak mau dah. Tapi tuan-tuan, jilid 3 ni tajuk dia memang current. Current maksudnya bukan karan ni, bukan karan elektrik ni. Maksudnya tajuk dia semasa. Dia cerita tentang sunat tahiyatul masjid. Berkaitan dengan kita. Kan kita duduk royoh ni, kita main masjid nak sembahyang jemaat. Khatib dah duduk atas membar dah. Bilal tengah duduk bang yang kedua. Kita baru sampai. Kita nak sembahyang terus ke? Kita nak tunggu orang habis bang baru nak sembahyang ke? Ada di dalam jilid 3. Dia cerita tentang bumi Allah Ta'ala ni semua masjid. Kita boleh sembahyang di RNR bukan surau. Kita boleh sembahyang di tempat parking kereta. Kita boleh sembahyang di tepi highway. Jangan sembahyang tengah highway. Itu ya. Bumi Allah Ta'ala ni mana tempat pun masjid. Kemudian dia nanti mai cerita tentang larangan buat masjid atas kubur.
Kan hari ni kadang-kadang masjid ni tak boleh menampung bilangan jemaah semayang raya. Semayang raya. Yalah, semayang lain duduk kosong banyak. Semayang raya. Ataupun semayang jemaat kadang-kadang. Taman duk naik lagi banyak. Masjid yang dulunya kita buat, kita rasa besar dah. Kan saya mengajar masjid Padang Temusu ni. Ustaz, daripada masjid kayu dulu ni. Sampai dah jadi macam ni, 2 tingkat di atas apa-apa semua kan. Hujan sikit ya, dah tak penuh dah. Tapi raya dia nanti melimpah sampai tempat parking. Kan? Timbul cerita nak besarkan masjid. Bila nak besar ke mana? Ada setengah masjid tu tak ada tempat dah nak besar. Melainkan dia kena randuk pergi ke depan. Depan ada apa? Ada kubur. Dia main dalam jilid 3 ni perbincangan boleh tak boleh buat masjid atas kubur. Dia main perbincangan. Itu sebab kes makam Nabi di Masjid Nabawi pernah jadi isu. Ada pihak pernah mencadangkan nak pindahkan kubur Nabi pergi ke tempat lain. Sebab kubur sudah ada dalam masjid. Pasal apa? Pasal bimbang kepada hadis ni. Ada. Dan Allah tak izin masjid, makam Nabi masih kekal di situ. Okey? Baik. Dalam jilid 3 juga dia main cerita-cerita yang biasa-biasa. Cerita tidur dalam masjid. Boleh tak boleh tidur dalam masjid. Larangan ada jual beli dalam masjid. Larangan jual beli. Mai satu ustaz ceramah. Lepas tu dia abang, saya ada jual kismeh yang dibacakan 30 juzuk Quran. Dia kata di luar tu bukan luar masjid tu, depan sliding door tu. Dia jual tu. Boleh tak boleh buat jual beli dalam kawasan masjid. Ini ada dalam jilid 3. Itu sebab saya kata tajuk ni sangat current. Dia isu semasa. Bagus. Kemudian dia main cerita Masjid Quba. Apa istimewa Masjid Quba? Kemudian dia main cerita apa kebaikan, apa pahala yang dijanjikan kepada orang pergi masjid jalan kaki. Semua berkaitan dengan kita. Hadis yang menceritakan tentang orang yang main sembahyang maghrib, lepas tu duduk di masjid nak tunggu sembahyang isya. Tu apa dia dapat tu? Daripada maghrib nak main isya tu dia duduk tunggu dengan niat nak tunggu ni nak sembahyang isya. Apa pahala yang Tuhan janji? Ada dalam jilid 3. Cerita tentang hukum sembahyang atas sejadah. Sejadah ni, zaman Nabi ada tak ada sejadah? Apa hukum pakai sejadah? Cerita tentang sutrah. Tentang sutrah. Buah satu tanda sebagai tempat kita nak sujud sembahyang ni supaya orang tak lintas depan kita. Buah tanda tu dia panggil sutrah. Satu pengadang buah depan tu. Kan? Yang timbul cerita kata tengah duduk sembahyang orang nak lalu, dia tahan, kau tu main shake hand tangan dia. Dah ke pula, ha? Dia tahan, sembahyang nak lintas dia pun tahan. Pasal dia mengaji, tahan. Oh, dia ni pun tengok, ustaz, dia pegang tangan. Ustaz, dia kata, apa abang Ustaz? Ustaz sihat ke? Duduk sembahyang. Apa pula duduk Ustaz sihat? Tentu pernah dengar satu hadis Nabi SAW tengah sembahyang, orang bagi salam ke Nabi. Ada hadis. Nabi tengah sembahyang, orang bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab macam mana? Ada hadis dia. Adakah Nabi jawab waalaikumsalam? No. Nabi jawab dengan jari saja. Assalamualaikum. Nabi duduk sembahyang. Nabi angkat tangan tu. Direkodkan apa yang Nabi buat itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk tanya detail pula. Nabi angkat tu macam mana Ustaz? Dia buat lagu tu ke? Dia buat lagu tu ke? Ataupun Nabi angkat buat lagu tu ke? Tu saya duk tanya banyak-banyak lah. Dia cuma apa? Nabi angkat tangan. Sudahlah. Kan duk detail lah. Ini semua dia main cerita tentang apa larangan lintas depan orang sembahyang. Hak tadi tahan, dia syekh ni syekh kan. Dan ini lintas juga. Tahan pun dia tolak, dia rempuh, dia lalu juga. Apa hukum ke atas orang yang lintas juga di depan orang sembahyang tu? Dia main ni perbincangan dalam jilid 3 ni. Asal usul kiblat. Kan kita duk pergi umrah, kita dibawa di Madinah, di Masjid Qiblatain. Tapi lah ni dia tak wanti dah Masjid Qiblatain ni. Siapa pergi package siapa pun tak wanti dah. Dia lalu dia habang atas bahar. Dia kata tuan-tuan, dia tengok belah kanan tu, dia kata, yang tu lah Masjid Qiblatain. Asal-asal turun apa perintah kiblat daripada menghadap Baitul Maqdis pergi ke Masjidil Haram, itulah tu lepas bila. Dulu boleh turun, boleh masuk tengok apa benda ada dalam.
Dia mai asal usul kiblat ni. Kemudian dia mai ni yang kata jilid 3 ni cerita tentang sembahyang atas rahilah, atas kenderaan. Kita nak takbir tu mula-mula macam mana, nak kena menghadap kiblat ke tak ke, kalau sembahyang fardu, sembahyang sunat ada beza ke tak ke. Which is benda ni very current, yang sangat semasa yang kita kena tahu. Kemudian tajuk suspend pun ada. Apa hukum kita ziarah rumah orang yang jenis tak sembahyang? Dia masuk dalam jilid 3. Kita ada satu kawan ataupun kita ada satu adik-beradik. Dia ni memang kaki tak sembahyang. Bukan kaki sembahyang, kaki tak sembahyang. Saya pergi Masjid Sultanah Bahiyah itu. AJK masjid, dia melawak dengan saya. Masa nak makan tu, dia kata, Ustaz, ni kawan kita ni kaki tak sembahyang ni. Uish, saya ingat kasar buat ni melawak. Kata kat kawan tu depan-depan, ni kaki tak sembahyang ni. Kita pun jadi tak senang duduk. Apa cakap? Rupanya dia kaki palsu. Jadi bila dia sembahyang, dia cabut kaki dia sandang di dinding tu. Dia sembahyang lah, kaki dia tak sembahyang. Kaki dia sandang di dinding. Kita tak tahu. Orang tua ni memang melawak dia pelik. Kan? Kita ni taklah sekaki 12 inci dah. Tapi semua macam ni punya melawak. Dia kaki tak sembahyang. Oh, tu dia pun dengar pakai dia kata, Ustaz, ni nak tunjuk, dia pun kali-kali tu, dia kaki kayu sekarang. Ada kata bila sembahyang kaki ni cabut, sandang dinding tu kaki tak sembahyang, saya sembahyang dah. Itu tak apa, ni tajuk dalam jilid 3 ni bukan tajuk kaki kayu ni. Tajuk dalam jilid 3 ni, dia punya tajuk apa dia? Dia ni memang jenis tak sembahyang. Apa hukum kita pergi rumah dia, kita ziarah dia, kita pergi duduk makan minum di rumah dia? Ada hadis yang bincangkan tentang benda tu dalam jilid 3. Kita sembahyang berimamkan imam yang kita tak suka kat dia. Kita tak suka kat dia atas macam-macam sebab lah. Boleh tak kita berimam dengan dia? Kemudian cerita imam terlupa rakaat. Nanti main hadis Nabi sembahyang sampai 5 rakaat sembahyang asar. Dia ada Nabi ni, dia bukan raplah macam kita. Tapi Allah takdirkan benda tu jadi dekat Nabi, supaya itu menjadi satu pengajaran kepada kita. Bahawa kita faham bila jadi kat kita, kita tahu nak buat macam mana. Pasal Nabi pernah berlaku sekali. Nabi pernah sembahyang tak cukup rakaat, bagi salam. Nabi pernah sembahyang lajak sampai 5, bagi salam. Dan dua-dua ni pun orang pergi tegur Nabi. Lepas dah habis sembahyang, tegur. Dia kata, Ya Rasulullah, adakah wahyu baru turun? Abang kata asar dah jadi 5. Nabi kata dah. Awak betul. Tuan sembahyang 5 tadi. Oh. Sahabat lain pun kata ya, betul. Nabi pergi balik, sujud sahwi 2 rakaat. 2 kali sujud. Sujud sahwi. Habis. Sembahyang tu habis. Dia main. Cerita-cerita ni semua dia main. Lepas itu dalam jilid 3. Tapi kalau saya tak maulah baca lagi, baca banyak kali. Tadi saya nanti bincang dengan Al-Fadhil Tuan Imam. Kalau nak sambung tajuk yang akan datang. Tajuk yang saya belum baca, Bahrul Mazi ni jilid 11. Itu belum baca lagi. Abwabus Sair dia panggil. Cerita tentang perjalanan dan perang Nabi. Yang itu belum baca lagi. Menarik juga. Pendek kata kitab ni semua menarik lah. Kira begitu lah. Kan? Sebelum isytihar perang, dakwah kena jalan dulu. Sama macam kita hari ni. Sebelum kita nak maki, kita nak sumpah seranah orang, kita dakwah dah lagi kat dia. Dia main macam tu. Kita jatuh hukum kat orang ni berat-berat. Kita bagi hukum kat dia, pepat-pepat dia kena. Tapi, pernahkah kita pergi jumpa dia, sembang agama dengan dia, elok-elok? Sama dengan perang. Sebelum kita nak perang, pernah tak kita dakwah Islam kepada dia? Kalau kita dah pernah dan dia menolak, perang tak apa. Dia main tajuk-tajuk macam tu. Cerita pasal ghanimah, cerita pasal saraya, perang kecil. Boleh tak boleh? Ni dalam tajuk sebelah, dalam jilid sebelah. Bekas minum orang kafir, boleh tak kita minum? Bekas minum tu orang kafir minum. Boleh tak boleh bekas tu kita minum? Dia main perbincangan-perbincangan ni. Perang dalam Islam, boleh tak boleh bunuh perempuan dan budak-budak? Apa pesan Nabi, wasiat Nabi sebelum tentera turun pergi berperang? Boleh tak boleh dalam peperangan kita bakar rumah musuh kita? Bakar, boleh tak boleh?
Boleh tak boleh kita bunuh makhluk bernyawa dengan api? Ini dia main dalam jilid sebelah. Kan? Dah berapa banyak sarang tebuan kita cucuh. Baru nak baca, boleh tak boleh? Kan? Boleh tak boleh kita tamatkan riwayat makhluk Allah yang bernyawa dengan cara bakar api? Boleh tak boleh? Tuan-tuan tengok betapa musuh menampak kejikan Islam pada mata orang satu dunia. Bila mereka tunjuk ni, kita duk dapat video-video klip ni, duk main ni dalam YouTube, dalam apa, tuan-tuan duk tengok. Kononnya ISIS bakar orang hidup-hidup. Ambil petrol corak kat dia, cucuh. Banyak persoalan timbul. Orang bila tengok kata inilah Islam. Islam kalau hampa bagi mereka memerintah, mereka nanti buat macam ni. Persoalannya, adakah betul ISIS itu mewakili Islam? Satu. Kalaulah kata betul, kalaulah kata betul, adakah yang buat tu ISIS? Banyak persoalan nanti timbul. Tapi apa pun tuan-tuan, last sekali dia balik pergi kepada apa? Islam diberi gambaran yang cukup tak elok dalam dunia ni. Dia buat gambar tu, siapa akan kena hukum kerak tangan. Buat main, tangan mengelupuk, pakat pegang, pi bubuh hati tunggui kayu. Macam kedai ni, market duk potong ikan tu. Pergi letak lagu tu. Pegang ramai-ramai. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil parang, puk. Puk tak putih pula. Buh lagi 2-3 kali lagi bagi putih. Disebarkan dalam masyarakat. Diviralkan gambar-gambar yang seumpama ni. Lepas tu pergi kata, hampa mau ke bagi undang-undang Islam jalan? Macam ni nanti benda depan nanti buat. Jahat, tuan-tuan. Islam tidak sejahat itu, Islam tidak sebegitu. Video yang elok ada, mereka tak forward. Noh, tunjuk pengurusi kepada jawatan kuasa nak jatuh hukum di Saudi ni. Dia buat satu kenyataan macam mana hukuman nak dijatuhkan di Saudi ni. Tak mudah untuk jatuhkan hukum qisas kepada siapa-siapa, tak mudah untuk nak jatuhkan hukum had kerak tangan kepada siapa-siapa. Bukan sebarangan nak jatuh hukum ni. Islam lebih kepada apa? Kalau ada sikit keraguan pun, lepas dia daripada hudud tu, dia dipindah kepada hukum ta'zir. Kalau sekiranya bukti yang dikemukakan tidak jelas. Tapi benda macam tu tak ditunjukkan kepada masyarakat. Masyarakat ditunjuk dengan gambaran yang menakutkan. Supaya orang jadi takut dengan Islam. Tajuk yang akan datang di Masjid Fahim, insya-Allah kita akan tengok ni, Nabi dah bagi tahu dah, menjelang akhir zaman Islam ni akan mendapat sambutan cukup hebat dalam dunia ni. Dan kita akan tunjukkan bukti dalam bentuk statistik yang dibuat oleh pihak yang bukan Islam. Mereka buat statistik, tunjuk kata hari ni Islam ni the fastest growing religion dalam dunia. Mereka dah buat dah. Daripada tahun berapa sampai tahun berapa, dan dijangka sampai tahun berapa, orang Islam akan jadi berapa ramai dalam dunia ni. Tuan-tuan pergi di England tengok, gereja convert bagi jadi masjid dan sebagainya. Yang tu yang duk jadi sebenarnya. Tapi itu tak ditunjuk kepada kita. Ditunjuk kepada kita, Islam ni seolah-olah menakutkan. Ni sahabat kita ni, saudara Amir Zul kuliah ni, dia ni pergi sampai ke Jepun tu, pergi duk berdakwah seorang dia. Ini pun satu hal. Seorang-seorang dia pergi di Jepun, dia belajar bahasa Jepun, dia pergi masuk dalam masyarakat Jepun, dia cuba nak berdakwah dengan mereka. Tanya dia. Ingat satu hari kuliah bagi dia bercakap, saya pergi tunggu kamera. Macam mana orang Jepun ni punya mau dekat Islam ni? Tak pernah siapa pergi habang Islam kat mereka. Bila ada satu orang pergi bercakap, meneru main ni. Kalau buat di masjid, penuh masjid bakal masuk main. Nak dengar ni, Islam ni. Mereka masyarakat materialistik. Mereka kebendaan dia. Mereka hang tak kerja, hang tak makan. Spiritual tak ada. Bila ada siapa boleh bawa satu doktrin, agama, spiritual, pergi cucuk masuk dalam hati dia, Allahu Akbar. Dia rasa kekosongan dalam hati dia yang selama ni tak tahu nak isi dengan apa tu, boleh isi. Dia rasa ada kosong dalam hati dia, tapi dia tak tahu nak buah apa masuk dalam hati tu. Dapat Islam ni masuk Allah. Ni yang dia duk cari selama ni.
Tapi berapa orang yang sanggup pergi sana, berjumpa, berdakwah dekat mereka dengan kekangan bahasa kita, dengan kita tak erti bahasa Jepun, dengan dia tak erti bahasa Melayu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ada kat dalam Malaysia ni pun hak mengakui Islam, nama Muhammad ni pun kalang pukang pun bukan sikit. Dialah. Jadi nak abangnya apa tuan-tuan? Nak abang kata Allah dah kat pukul 10 dah. Nak abang kata dakwah ni memerlukan tenaga daripada semua kita. Kau ustaz saja, semua orang kena ambil tanggungjawab. Kita menjadi ejen Islam di mana-mana. Tak payah tunggu orang jemput pergi masjid, tak payah orang angkat banner buah nama kita, tak payah abang. Kau orang kalau nak panggil saya kena 3,000, tak payah. Kita boleh berdakwah di mana-mana. Yang penting Islam yang benar sampai ke orang. Islam yang benar. Satu kawan kita Cina, India, dia pun duk pening dengan maklumat tentang Islam yang duk main hari ini. Kita bertanggungjawab kena explain kat dia. Entah berapa ramai Cina India hari ni. Dia pun kadang dia tengok kita kejap, tengok serban, kejap janggut sikit. Dia kata, Haji, saya mau tanya lah, ini RUU 355 ni apa? Kita pun tak tahu. Tu nak pergi abang kat dia tu. Kita pun tak tahu. Kita kena ambil tahu. Kita kena ambil tahu. Dan kita kena tahu cara macam mana nak terang kat dia. Cara kita terang kat dia. Kalau kita kena cara terang kat dia, dia dengar, wah itu macam ke? Apa pasal dia orang tak ada kasih tahu ni semua? Itu macam banyak bagui mah. Ujung tu dengar. Itu macam banyak bagui mah. Tak ada orang kasih tahu sama kita. Nampak tuan? Pasal apa? Pasal kita mencuaikan tanggungjawab dakwah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.